Salam sejahtera kepada semua pelajar. Saya harap pelajar berada dalam keadaan sehat, stay safe dan juga stay home. Untuk kelas kita hari ini, kita akan sambung pembelajaran kita pada minggu lepas. Pada minggu belajar telah pun belajar mengenai perbezaan antara pemboleh ubah dan pemalar. Untuk kelas hari ini, kita akan sambung iaitu 3.1.3 menghasilkan segmen kod menggunakan fungsi input dan juga fungsi output. Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, pelajar dapat menghasilkan segmen kod menggunakan fungsi input dan output dengan baik. Fungsi input dan fungsi output ini merupakan kaedah interaktif yang digunakan dalam interaksi manusia komputer. Yang kedua adalah membolehkan mesej disampaikan dan diterima dapat difahami oleh pengguna dan juga komputer. Jika pelajar dapat lihat pada gambar ni, manusia dia ingin menggunakan, contohnya dia ingin menggunakan sesuatu device, dia akan fikirkan tindakan iaitu menggunakan perantaraan antara muka. Seterusnya adalah pengecaman tindakan oleh komputer untuk melaksanakan sesuatu tugas. Manakala untuk komputer pula, ia akan menterjemahkan input yang diberikan oleh pengguna. Perantaraannya adalah antara muka output dan manusia dapat menggunakan ataupun melihat output yang dikeluarkan melalui deria, sama ada deria mata ataupun deria sentuh. Seterusnya adalah fungsi input. Fungsi input ini digunakan untuk mendapatkan data input daripada pengguna. Yang kedua adalah meminta pengguna untuk memasukkan data mengikut kesesuaian atau cara yang dibangunkan. Yang ketiga adalah kunci memainkan peranan penting untuk memastikan data dimasukkan seperti terkandung dan dipatuhi dalam segmen kod. Secara ringkasnya fungsi output ini adalah untuk membolehkan komputer untuk mendapatkan data daripada pengguna, dan kemudiannya data itu akan dimasukkan mengikut kesesuaian atau cara. Contohnya pada kelas yang lepas kita telah pun belajar jenis-jenis data seperti text, integer dan juga double atau float dan juga boolean. Itu adalah contoh-contoh data, dan contoh-contoh data itu adalah didapatkan oleh komputer yang memerlukan pengguna untuk key in data-data tersebut mengikut kesesuaian atau cara. Jadual ini merupakan fungsi input dalam bahasa pengatur caraan. Contohnya bagi bahasa pengatur caraan C++, sinteks umum yang digunakan adalah sin. Lepas tu nama pemboleh ubah, contohnya integer, nombor. Sin untuk memasukkan nombor, untuk memasukkan umur. Manakala contoh bahasa pengatur caraan kedua adalah C, ataupun sinteks umumnya scanf, scanf, bracket, iaitu membolehkan pengguna untuk memasukkan pemboleh ubah. Contohnya integer umur, scan umur. Begitu juga untuk JavaScript yang menggunakan sinteks umum system in, dan Python pula adalah menggunakan sinteks umum input lepas tu bracket. Contohnya input nama pemboleh ubah, contohnya umur, input lepas tu kali bracket umur. Dan ini merupakan beberapa contoh bagi bahasa pengatur caraan. Untuk kelas kita ataupun untuk kelas kita hari ini, kita akan memfokuskan kepada penggunaan fungsi input dalam pengatur caraan Python. Kita akan cuba bangunkan, iaitu mengkehendaki pengguna untuk memasukkan umur. Kita akan cuba. Kita akan cuba bangunkan atau cara tadi.
Oke, ini merupakan contoh atau cara untuk pengaturcaraan fungsi input dalam perisian aplikasi Python, yaitu ini merupakan input, lepas itu variable yang menghendaki pengguna untuk memasukkan umur mereka. Lepas itu pengguna memasukkan data yaitu umur, contoh di sini adalah 14 dan umur bagi yang dinyatakan adalah 14 tahun. Okey, itu merupakan contoh bagi pengaturcaraan Python bagi untuk fungsi input ni. Seterusnya kita kembali kepada nota. Okey, sini fungsi input telah pun diaktifkan, iaitu membolehkan ataupun menghendaki pengguna memasukkan umur. Okey, seterusnya adalah fungsi output. Fungsi output ini merujuk kepada maklumat yang dipaparkan pada skrin komputer. Maklumat yang dipaparkan adalah berdasarkan data yang telah dimasukkan. Okey, maklumat ini dipaparkan pada skrin komputer atau maklumat dalam bentuk mesej atau hasil daripada proses yang dilakukan oleh segmen kod. Okey, secara ringkasnya output ini merujuk kepada maklumat ataupun hasil yang dipaparkan pada skrin komputer. Hasil ini adalah berdasarkan data yang telah dimasukkan oleh pengguna tadi. Okey. Okey, proses ini dilakukan oleh segmen kod, iaitu segmen kod yang berfungsi sebagai atau cara untuk memaparkan nilai output yang telah dimasukkan oleh pengguna. Okey, ini merupakan contoh-contoh sintaks bagi contoh-contoh bahasa pengaturcaraan. Kita ada bahasa pengaturcaraan C++, itu sintaks umumnya cout untuk bahasa pengaturcaraan C, print, Java, Python dan juga Scratch. Okay, Python ni nanti kita akan tengok cara bagaimana untuk menghasilkan atau cara menggunakan bahasa pengaturcaraan Python. Okay, ini merupakan penggunaan fungsi output dalam pengaturcaraan Python. Okay, fungsi output dalam pengaturcaraan Python iaitu menghendaki pengguna ataupun komputer untuk print umur pengguna yang telah dimasukkan. Kita akan cuba. Okay, ini merupakan fungsi output dalam atau cara Python, iaitu menghendaki ataupun komputer print umur yang telah dipaparkan tadi. Contohnya, okay, pada bahagian ini atau cara iaitu menghendaki umur di print dan umur anda pada tahun ini adalah 14 tahun. Okey, pada bahagian print ini iaitu fungsi output telah diaktifkan apabila sintaks print dibaca atau cara akan memaparkan teks yang berada dalam tanda petikan. Kemudiannya tindakan petikan tidak perlu untuk mencetak nilai sesuatu pun boleh ubah. Dan ini merupakan contoh bagi fungsi output dalam pengaturcaraan. Okey, kita akan pergi ke slide seterusnya.
Slide seterusnya adalah soalan pengukuhan. Cikgu akan terangkanlah secara detail satu persatu mengenai soalan pengukuhan kita pada hari ini. Soalan pengukuhan kita hari ini terdapat 3 soalan. Untuk soalan yang pertama adalah jelaskan fungsi input dalam statement code, yang ini cikgu telah terangkan tadi, yaitu beberapa fungsi statement code dalam fungsi output dalam statement code. Fungsi input dalam statement code ini digunakan untuk mendapatkan data, yaitu bagi memastikan pengguna memasukkan data mengikut kesesuaian atau cara. Memastikan fungsi input ini juga memastikan data dimasukkan seperti yang terkandung dalam segmen code. Itu adalah fungsi bagi segmen code. Soalan kedua adalah jelaskan fungsi output dalam segmen code. Fungsi output dalam segmen code ini, yang pertama adalah untuk maklumat dipaparkan dalam screen. Maklumat dipaparkan adalah berdasarkan data yang dimasukkan. Secara ringkasnya, untuk fungsi output ini untuk memaparkan data pada screen, dan data ini telah dimasukkan oleh pengguna. Kemudiannya, fungsi output ini juga memaparkan maklumat dalam bentuk message dan hasil proses dilakukan oleh statement code. Maklumat ini dapat dibaca oleh pengguna berdasarkan input yang telah dimasukkan tadi. Untuk soalan seterusnya, nyatakan 5 bahasa pengatur caraan dalam memasukkan fungsi output beserta dengan contoh sinteks umum. Di sini ada 5 bahasa pengatur caraan yang digunakan dalam fungsi output. Yang pertama adalah bahasa pengatur caraan C++, C, JavaScript, Python dan juga Scratch. Untuk soalan yang tadi, pelajar perlu masukkan contoh bahasa pengatur caraan dan juga sinteks yang digunakan. Kalau bahasa pengatur caraan C++, sinteks umumnya adalah cout, manakala untuk bahasa pengatur caraan C, sinteks umumnya adalah print. Dan untuk yang kita biasa gunakan, yaitu Python, bahasa pengatur caraan ataupun sinteks umumnya adalah print. Itu je untuk soalan pengukuhan. Untuk kelas hari ini kita telah pun belajar mengenai fungsi input dan juga output. Kelas hari ini juga kita telah pun bangunkan atau cara melibatkan fungsi input dan output menggunakan Precision Python, dan pelajar juga serba sedikit faham mengenai jenis-jenis bahasa pengatur caraan dan sinteks umum yang digunakan. Sebelum saya mengakhiri kelas, saya ingatkan kepada pelajar untuk siapkan latihan yang diberikan, dan sesi soal jawab akan dilakukan ataupun dibuat pada aplikasi WhatsApp. Jika pelajar kurang jelas, bolehlah bertanya kepada guru. Akhir kata daripada saya, sekian. Terima kasih.